saya dengar Saudara Fizi dia berucap di Kulim, dia menggambarkan bahawa inflasi ataupun suasana ekonomi dunia yang tidak menentu sedang mengetuk pintu, saudara. Baik, saudara. Hari ini, saudara, sebagaimana yang saya katakan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau menyatakan bahawa Berhad Sabu akan membuat kenyataan berhubung dengan harga barangan pasar, terutama sekali menyangkut soal harga telur. Jadi menurut Abang Mat Sabu, sebagaimana yang dilaporkan oleh Bernama, kerajaan telah pun bersetuju untuk mengimport bekalan telur ayam dari beberapa negara sumber. Ini untuk mengatasi masalah dalam perancangan jangka pendek Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Sahabat kita Abang Muhammad Sabu, dia kata kementeriannya telah mengenal pasti beberapa sumber dari luar negara untuk menampung keperluan bekalan dalam negara, dan ini bukanlah berterusan, sehinggalah keadaan tenang sikit, okeylah, dan Kementerian Pertanian akan memastikan kualiti mengikut piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, ya, saudara. Kerana rupanya, saudara, negara kita untuk 1 bulan, baru saya dapat tahu, untuk 1 bulan negara kita memerlukan sejumlah 968 juta butir telur ayam. Banyak, saya rupanya 968 juta butir telur ayam. Itu menurut kata Abang Mat. Jadi sebab itu suka tak suka terpaksa diimport bagi memastikan harga dan juga bekalan telur berterusan. Kerana telur adalah merupakan antara makanan kegemaran warga negara kita ini. Bagaimanapun kata Abang Mat, pihaknya telah pun meminta supaya kementerian Ketua Suksa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Aslina Abdul Hamid, untuk melihat impak kepada mengimport telur ayam dari sumber luar. Apakah ini akan menekan tentang pengusaha-pengusaha ayam telur tempatan, katanya. Jadi semoga tiada pula telur ayam yang palsu, kita harapkan. Saya cuma mengharapkan, Abang Mat, jangan pula sampai kita import telur daripada negara China yang tular dalam media sosial, telur palsu yang dibuat daripada plastik. Ataupun kekhawatiran saya nanti bawa masuk dalam negara kita ni telur temelang, sebab telur juga ada dia punya jangka hayatnya. Kita sekadar, saya cuma memberi pandangan, kritikan. Kalau Abang Mat dengar pandangan saya ini, ataupun pegawai di Kementerian Pertanian, perlu diambil perhatian berhubung dengan pengimportan telur-telur dari luar negara ini, saudara. Dan cuma satu benda yang saya agak tak berkenan sikit. Ini kadang-kadang awal-awal lagi. Ini hari kedua, iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Sahabat kita Datuk Salihin Ayub. Sebab beliau mengatakan bahawa pihaknya bercadang untuk memperkenalkan sistem kupon kepada golongan B40 serta peniaga kecil dan sederhana untuk membeli minyak masak paket bersubsidi. Saya ingat itu bukan jalannya lah. Yang paling penting kita nak tengok harga diturunkan, bekalan ada. Soalnya kalau penguatkuasa, saya yakin penguatkuasa kali ini mereka juga akan melaksanakan tugas dengan baik demi untuk menjamin lestari kehidupan rakyat kita. Jadi kita harus percaya pada pegawai kuasa kali ini. Jadi kuasa di kementerian, Datuk harus tegas dan tidak lagi pandang sambil lewa. Saya tak mau berulang apa yang kita alami 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Saudara Datuk Salihin Ayub, tak payahlah kita nak buat kupon ke apa semua. Jadi ini bukan penyelesaian bagi saya, saudara. Tadi saya tengok memang beliau telah pun menyesal lengan, turun ke lapangan, membuat tinjau siasat berhubung dengan bekalan seluruh yang menyentuh soal bahan makanan. Tahniah dan terima kasih atas usaha yang anda lakukan, tapi bukan sekali. Tapi saya katakan kalau boleh tak perlu bawa orang media ni, buat turun sendiri. Turun sendiri ke lapangan, siasat sendiri. Kalau kita ambil gambar, tentulah toki kedai tu, dia tengok orang ramai, dia pun kelang kabut, dia turunkan harganya, penanda harga. Ini perlulah bijak sikit, Datuk Salihuddin. Nanti kalau saya kritik nanti, Datuk marah kat saya.
Kita cukuplah pengalaman silam. Laksanakan tugas dengan baik. Itu saja. Saya suka macam mana Abang Mat kita. Dia betul serang, dia kata terpaksa import. Okey, tak ada masalah. Tapi pastikan harganya turun. Dan menurut Abang Mat Sabur, dia kata sehari dua lagi dia akan mengumumkan senarai harga. Begitu juga dengan Datuk Salihuddin Ayub. Perlu kita tahu indeks harga. Jangan terus meningkat. Ini keadaan yang kita alami. Saudara, hari ini adalah hari kedua. Masuk hari kedua, saya akan buat countdown untuk tempoh 100 hari ini. Hari ini adalah hari kedua kerajaan perpaduan menangani derita rakyat. Cuma saya lihat hari ini masih lagi persoalannya yang menimbulkan banyak tanda tanya pada kita, iaitu pembongkaran. Mungkin saya ingat apa yang cuba dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah untuk menyapu segala sampah sarap yang berada di bawah permaidani, ataupun dalam bahasa Inggeris dia kata sweep the dirt under the carpet. Kerana pertama sekali, seorang yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengarahkan agar kontrak projek 5G disemak semula. Kerana menurutnya tiada ketelusan dalam tender. Begitu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim mahukan agar tender berhubung Bistari Net mesti juga dikaji semula. Sebab tender-tender 5G ni kabarnya menelan sampai 15 ke 18 bilion. Bukan sikit saudara. Begitu juga Bistari Net, berbilion-bilion wang rakyat. Saudara. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan ini kepada Kementerian Kemajuan Tanah dan Wilayah ni, pemberian tanah yang berbentuk direct nego. Mana yang kita dedahkan adanya dalam kerajaan dulu, menteri-menteri dulu, untuk bagi pada kroni ke sahabat-sahabat dia ke, tanah-tanah ini menurut Yang Amat Perdana Menteri, pemberian tanah yang berbentuk direct nego mesti dikaji dan dihentikan. Put a full stop. Bagi saya kalau boleh batalkan terus. Itu saya nampak gayanya ini hari kedua kerajaan yang meladani derita rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut membatalkan kelulusan. Dia terus menggunakan kuasanya dekri sebagai Perdana Menteri, dekri sebagai Menteri Kewangan. Beliau telah pun membatalkan kelulusan projek Tebatan Banjir yang bernilai keseluruhannya adalah 15 bilion saja. Tapi yang telah pun di-award ataupun telah ditawarkan iaitu 7 bilion ringgit. Jadi menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata beliau mahu meneliti apakah penganugerahan tender untuk Tebatan Banjir itu mematuhi saranan dan telus. Tidak mahu lagi adanya projek itu diberi secara direct nego dan harganya tidak berpatutan. Sebab itu katanya saya juga tekankan beberapa kelulusan mutakhir, termasuk kelulusan Tebatan Banjir yang peruntukannya sekitar 15 bilion. Saudara, bukan sikit. Saya bila sebut sekarang ni, zaman kita sekarang ni, kalaulah Allahyarham Tun Ghaffar Baba masih hidup, dia akan ketawa dengan saya. Sebab dulu waktu saya aktif dalam politik, seringkali dia kalau bercakap pun bilion-bilion. Sekarang ni segala-galanya bilion saja, dah tak ada juta-juta. Negara kita ni 15 bilion. Dan 7 bilion sudah pun diluluskan menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, tanpa proses tender secara teratur melalui rundingan terus. Alhamdulillah. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun juga menyatakan bahawa beliau telah pun meminta fail untuk diteliti oleh pegawainya apakah projek tersebut dianugerahkan secara runding terus ada berlaku kepincangan, saudara. Kemudian saudara, saya bagaimana saya katakan tadi, Datuk Salihuddin Ayub sudah pun masuk ke gelanggang. Hari kedua menangani derita rakyat. Dia telah pun pergi ke pasar-pasar raya untuk meninjau pertama sekali kedapatan, adanya makanan-makanan keperluan-keperluan rakyat yang bukan lagi disorok. Yang kedua, meninjau harga. Cuma bagaimana yang saya nyatakan sebentar tadi, kalau boleh janganlah menteri turun ke lapangan bawa para wartawan ambil gambar. Itu bukan caranya untuk mencari publicity murahan.
Rakyat tidak lagi mau memandang adanya pak-pak menteri kita ini mencari publicity di sebalik derita rakyat. Yang rakyat nak tahu Pak Menteri menangani permasalahan ini dan buat pengumuman yang menggembirakan rakyat. Barang kalau boleh, seboleh mungkin turun dan mudah dapat. Kita tak mau lagi macam minyak sawit. Macam saya katakan saya, sepanjang musim kempen dulu, saya pergi ke kawasan di Maran. Seluruh Maran itu kawasan ladang kelapa sawit. Tapi kedai-kedai, supermarket yang terdapat di Maran tidak mempunyai bekalan minyak sawit untuk masakan kegunaan suri rumah yang dalam paket bersubsidi. Itu yang saya kata saya hairan. Saya tak mahu kata ini perkara ini berulang lagi, saudara. So, Datuk Seri Ayub, saya ucapkan tahniah atas usaha murni anda menangani derita rakyat, tetapi janganlah jadikan ini sebagai platform untuk mencari populariti. Saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak suka untuk mencari populariti dalam menangani derita rakyat, saudara. Cuma yang saya lihat dalam hal itu, macam mana saya katakan, ini yang masuk ayat kedua. Sudah pun wujud perbalahan. Perbalahan itu jawab menjawab. Kerana Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Takayuddin Hassan, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, dinasihatkan agar tidak gopoh mengeluarkan kenyataan penafian berhubung dengan wang judi katanya yang ada dapatannya yang katanya digunakan sepanjang musim pilihan raya. Jadi menurut Perdana Menteri, hari ini Perdana Menteri dah masuk ke pejabat. Cuma tak seronoknya tadi saya dapat laporan tadi dalam TikTok saya, tempat pembuangan sisa pepejal sampai sarap tu ada sedikit berlaku kebakaran. Janganlah pula ini akan menyangkut sampai pejabat Kementerian Kewangan terbakar pula. Kerana banyak fail-fail yang di situ yang perlu disemak. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan tugas secara rasmi selaku Menteri Kewangan. Dia tidaklah berada di pejabat PMO, tapi beliau masuk ke pejabat Kementerian Kewangan. Beliau menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, saya nak nasihatkan Datuk Seri Takayuddin, jangan gopoh. Saya sekarang di Kementerian Kewangan dan ada dokumen bersama saya. Itu katanya dalam satu sidang media di Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan demikian sebagai mengulas kenyataan Datuk Seri Takayuddin yang kesal dengan tuduhan berunsur fitnah. Katanya yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membayangkan kononnya dana pilihan raya Perikatan Nasional datang dari syarikat perjudian. Itu saya katakan masih ada benda yang saling tuduh-menuduh, jawab-menjawab. Saya itu 6 perkara yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan dalam menangani derita rakyat. Cuma saya melihat, saya diberitakan ada perkabaran katanya yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang meneropong. Dari Kementerian Kewangan, daripada pejabat Perdana Menteri, kabarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang meneropong beberapa persoalan yang bakal ditangani. Jadi kalau mereka terlibat dalam percaturan yang tidak baik, bersedialah. Kerana perkara yang sedang diteropong oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, selepas beliau mengumumkan beberapa perkara dalam perhatiannya, iaitu pertama sekali berhubung dengan kontrak 5G. Sebab beliau telah pun mengarahkan agar kontrak rangkaian 5G, nilai kontrak itu adalah 11 bilion ringgit dari agensi Kementerian Kewangan Digital Nasional Berhad DNB kepada gergasi telekomunikasi dari Sweden Ericsson untuk disemak semula. Jadi menurut saya dipahamkan, saudara, kontrak yang diberi ketika pentadbiran terdahulu itu tidak dibuat secara telus dan tanpa melalui proses tender yang betul. Sebab itu menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata kita perlu semak untuk memastikan kita mengikut prosedur kewangan yang ketat untuk memastikan ia dilakukan dengan betul. Ini keadaan saya. Ini beliau menjawab kebimbangan awal yang dibangkitkan sewaktu beliau membangkitkan persoalan ini di Parlimen. Saya cuma recap ataupun mengulang semula apa yang pernah dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu beliau menjadi Ketua Pembangkang.
dahulu. Tentulah beliau akan melaksanakan dan meneropong segala persoalan ini, ya saudara. Cucu saya nak masuk. Okeylah tu. Okey. Dia sesekali cucu masuk dalam live saya ni. Begitulah keadaan saya. Kerana ini pada bulan Mac lalu, syarikat Ericsson sebagai menjawab persoalan yang dibangkitkan di Parlimen, menyatakan mereka telah mematuhi semua prosedur standard untuk mendapatkan urus niaga secara merit melalui tender terbuka. Pulang. Perkara kedua, saya nampak yang akan diterupung oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, saudara, iaitu Perdana Menteri akan melaksanakan satu gesaan yang pernah disuarakan. Perkara ini disuarakan olehnya 6 bulan lalu, supaya padi beras nasional berhad itu bernas berkongsi keuntungan dengan pesawah miskin, dan beliau telah pun menegur antaranya lah pemilik bernas Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari semalam berhubung monopoli import beras. Bagaimanapun walaupun dibangkitkan oleh Menteri Besar Penni Kedah, seolah-olah katanya Datuk Seri Anwar Ibrahim menekan usahawan Melayu, sebenarnya bukan begitu. Kerana sudah ada perbincangan awal antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Pihaknya juga telah bersetuju untuk memberi pulangan keuntungan sedikit kepada warga petani. Mungkin dalam bentuk apa pun, tak tahulah, subsidi dan sebagainya. Jadi mulai tahun depan, Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari menyediakan 50 juta. Peruntukan 10 juta kepada pesawah miskin pada bulan ini, saudara, dan 50 juta setiap tahun. Kerana bagaimanapun, menurut Tan Sri Anwar Ibrahim, dia kata kita tak bolehlah bebankan seorang, kerana pengimport beras ni, saudara, bukan seorang, ada lagi syarikat-syarikat lain juga sedang diteropong oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketiga, permasalahan dengan mitigasi banjir. Bagaimana saya katakan tadi, beliau telah pun mengarahkan projek bernilai 7 bilion itu dikaji semula dan dihentikan secara serta-merta. Keempat, ini yang paling ditunggu oleh rakyat, iaitu berhubung dengan kontrak 600 bilion yang dibentangkan waktu kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. So, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata terdapat pelanggaran dalam pemberian kontrak berjumlah 600 bilion tanpa tender ketika Perikatan Nasional mengetui kerajaan. Bagaimanapun, ini dijawab oleh Tan Sri Muhyiddin. Dia kata dia tidak pasti bagaimana angka itu timbul dan membangkitkan sama ada terdapat pihak yang terkeliru dengan peruntukan 530 bilion dalam pakej rancangan ekonomi. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim setakat ini tidak menyatakan dengan jelas berkaitan pelanggaran apa yang dimasukkannya dalam pemberian kontrak yang dimaksudkannya. Namun siasatan akan dibuat bagi memastikan jika ada sebarang penyelewengan atau korupsi berlaku, pasti akan diambil tindakan. Ya, sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan Tan Sri Muhyiddin supaya tidak mencabar kerajaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia perangai dia bukan macam mantan Perdana Menteri macam Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib dia baik hati. Cabar-mencabar ni dia kata okeylah, tak usahlah kita bergaduh. Not with Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saya kenal. Lagi orang mencabar, lagi bingkas dia bangun. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kepada Tan Sri Muhyiddin supaya tidak mencabar kerajaan berhubung isu dana 600 bilion yang didakwa diseleweng kerajaan di bawah pentadbiran pengurusi Perikatan Nasional sebelum ini. Menurutnya, berdasarkan maklumat yang diperolehi, ini kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sememangnya ternyata wujud beberapa proses dan prosedur yang tidak dipatuhi dalam perbelanjaan dana berkenaan yang dibuat semasa Perintah Kawalan Pergerakan dan Darurat sebelum ini. Ini saudara, beliau turut mendedahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab saya kata sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim tengah menopong, beliau turut mendedahkan terdapat beberapa syarikat berkepentingan atau yang terkait dengan keluarga dalam pemberian tender itu. Keluarga pun terlibat. Jadi, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya ingin jelaskan bukan maksud saya. Seperti mana
yang katakan untuk membalas dendam sebagainya. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan beliau mahu menumpukan perhatian untuk mengurus negara. Sebab itu katanya mereka boleh war-warkan mereka bersih ke tidak bersih dan sebagainya. Tetapi ingat, kerajaan perpaduan hari ini adalah untuk menangani derita rakyat. Derita rakyat bukan hanya kehidupan, pemikiran, hati rakyat juga perlu disantuni. Sebab rakyat tidak redha lagi untuk melihat orang kaya semakin kaya, orang miskin terus papa ke dana. Ini saya mengulangi. Sewaktu sepanjang musim kempen-kempen dahulu, saya ulangi balik. Selalunya Datuk Seri Anwar Ibrahim dia berucap, kita tidak mahu melihat adanya pemimpin di negara ini yang kaya semakin kaya, yang miskin terus papa ke dana. Itu ayat-ayat yang digunakan. Jangan sampai saya mengatakan itu semua ayat klise.